insyaallah ada jalannya, insyaallah, insyaallah, insyaallah ada. Bismillahirrahmanirrahim. Al-Fatih bil qabul wa tamam kull sul wa ila hadratir rasul Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik. Pertamanya kita manjatkan kesyukuran kepada Allah Subhanahu wa taala kerana dengan limpah dan inayahnya dapat kita berhimpun di dalam satu majlis insya-Allah yang penuh dengan barakah dan inayah penjagaan daripada Allah Subhanahu wa taala. Jadi kita teruskan lagi pengajian kita dalam kitab Safinatun Najah yang telah tertangguh lama. Dengar ke tidak ni? Dengar yang telah tertangguh lama. Tapi alhamdulillah tetap kita insya-Allah teruskan walaupun dengan sedikit masa dalam sebulan, tapi insya-Allah dikira itu sebagai istiqamah di sisi Allah Subhanahu wa taala. Baik. Jadi sebelum ni kita dah sampai bab apa ni? Ayo bang. Haji Mughaladhah. Mana tu? Haji Mughaladhah. Cuba sebut sikit. Sebut. Apa dia? Oh, cara mensucikan najis. Oh, baru masuk. Faslun 18 ni tak ada fasal. Al-Mughaladhah sebut kan? Al-Mughaladhah bisab'i ghasalat. Baik. Baik, kita masuk dalam cara-cara untuk mensucikan najis. Dan najis seperti yang kita tahu ada 3 bahagian. Mughaladhah, mutawassithah, mukhaffafah. Tiga najis ini cara basuh dia adalah berbeza. Jadi disebutkan di sini cara basuhnya bagi yang al-mughaladhah. Saya sebutkan bahasa Melayu tu terus. Najis mughaladhah itu boleh suci dengan 7 basuhan. Lebih tak apa, kurang jangan. Walaupun dia dah hilang berkilat, boleh masuk iklan. Iklan pinggan tu kan nampak berkilat, ting. Tetap juga di situ tak suci, melainkan dia telah 7 basuhan ataupun lebih. Kalau masalahlah ada kencing anjing, kemudian kita pun lap kencing anjing tu, kemudian kita ambil air secawan ke ataupun segayung ke bercampur dengan tanah, kita pun simbah, betul? Lepas kita simbah sekali tu, kita simbah pula lagi. Ini 3 kali simbahan je, kita dah tak nampak dah. Dah tak ada bau kencing anjing, betul? Dah tak ada warna kencing anjing, dah tak ada rasa kencing anjing. Walaupun nampak dah suci, tetap juga tak mencukupi. Kita kena simbah lagi 4 kali supaya dia cukup 7 kali. Itu sebab dia kata boleh suci, bermaksud tanpa 7 basuhan tidak boleh suci, walaupun nampak di mata seperti suci. Menghilangkan sesudah itu pun setelah menghilangkan keadaan najis tu. Tapi kalau masalah 7 kali najis tu masih lagi belum hilang lagi, tetap belum hilang. Misalnya macam
tai kot. Tai yang kena dekat baju kan dia ada meresap sikit, betul? Jadi kalau kita buat 7 basuhan pun ada kemungkinan belum hilang dia punya bau. Maka masa tu tambah lagi. Tak cukup dengan 7 basuhan, kena tambah, dia boleh jadi 8, jadi 9, jadi 10, jadi 11, sampai suci. Boleh faham Baik. Cuma kalau masalah kita simbah yang 7 kali itu tengok masih belum hilang, maka ulama mengatakan itu baru dikira sebagai satu simbahan ataupun satu jirusan. Secara tak langsung kalau kita simbah kali kedua dan kali ketiga, misalnya kalau kita ikut angka dia yang sebenarnya, kita dah simbah dalam 9 kali. Faham tak ni? Jadi kali ke-9 tu baru hilang. Baru hilang dia punya warna. Bau dengan rasa tu. Maka masa itulah baru bermulanya 7 basuhan yang seterusnya. Naam. Yang mula-mula tu. Jadi tak perlulah 7 basuhan yang pertama tu. Yang pertama tu tak payah kita kirakan sebagai 7 basuhan. Basuh biasa je supaya hilang dia punya ain. Lepas tu baru bermula 7 basuhan yang seterusnya. Boleh faham Baik. Mana ni? Yang salah satunya memakai debu. Jadi salah satu daripada jirusan yang 7 ni kita gunakan dengan air yang bercampur dengan tanah. Disebut kat situ debu. Debu ni perlukan kepada tayamum. Tapi ada pun basuhan-basuhan yang macam tu tadi, tanah pun boleh. Ataupun tanah tu bukan tanah berdebu. Faham Misalnya tanah yang kita gali dekat dalam tu tanah merah atau apa semua, kalau dia tak ada debu pun kita boleh campurkan. Sebab dia campur dalam air. Dia bukan perlu pada debu. Dia hanya perlukan pada tanah. Yang penting dekat situ boleh tuan-tuan nak guna tanah yang berdebu ke, tanah tak berdebu ke, hatta pun lumpur selagi mana namanya tanah, boleh kita gunakan sebagai salah satu daripada jirusan tu dicampurkan dengan unsur-unsur yang saya sebutkan tadi. Baik. Najis mukhaffafah, itu najis mughalladhah. Najis mughalladhah tuan-tuan tahu apa? Anjing dengan babi. Anjing dengan khinzir. Anjing dengan khinzir ni, segala apa yang ada dekat tubuh badan dia najasah, adalah najis. Dan najis tu najis mughalladhah. Itu anjing dengan khinzir. Jadi kencing dia, peluh dia, air mata dia, dia punya air liur dia, semua tu najis. Maka kalau kita nak basuh, kita kena basuh dengan 7 kali basuhan. Sebab najis yang ada pada mereka ni adalah namanya najis mughalladhah. Seterusnya ada jenis najis yang lain pula. Dia agak ringan, bukan agak ringan, paling ringan. Nama najis tu najis mukhaffaf. Ini kita tadika darjah 1 pun kita dah belajar. Tapi kadang-kadang cara praktik tu tak kena. Akhirnya kita hidup dalam, orang kata dengan najis bersepah kita tak sedar. Semayang kita pun tak tentu arah. Tapi insya-Allah sah dah tu. Selagi mana kita tak nampak dengan mata, dan kita teruskan belajar, insya-Allah moga Allah ampunkan. Moga Allah ampunkan. Baik, tuan-tuan. Mana ni tadi? Jadi najis mukhaffafah ni itu boleh suci dengan mengguyurkan. Apa ni mengguyurkan ni bang? Menjirus, merenjeskan. Birasyi. Rasyi ni merenjeskan. Air pada najisnya, pada najis itu, kita renjeskan air secara merata. Iaitu kalau masalah kita dah tahu najis mukhaffafah ni najis apa? Najis budak kecil, lelaki yang tak sampai umur 2 tahun dan tak makan melainkan susu ibu, tak makan untuk hidup. Mungkin dia makan nestem kadang-kadang sampingan tu tak ada masalah, ataupun ada makan ubat ke tak ada masalah. Yang penting minum susu ibu ke susu apa lembu ke apa ke tak kisah, yang penting susu. Baik, jadi budak macam ni Ustaz, kalau kencing macam mana nak basuh Ustaz?
Perlu ke saya jirus kat dalam jamban ataupun kat dalam tandas? Tak perlu. Engkau je masuk tandas, ambil air dalam segayung itu banyak. Dalam syawan macam tu, renjis. Renjis dekat tempat najis tu. Ambil misalnya anak tu kencing kat seluar, renjis kat tempat seluar tu, renjis. Dia nak nampakkan dekat sini. Dia tak perlu dengan orang kata apa tu? Jirusan air yang mengalir. Maknanya air tu walaupun dengan renjisan ataupun lembapan dan merata lembapan tu pada tempat yang dikencing tu tadi pun dah mencukupi, itu dah dinamakan suci. Faham tak tuan-tuan? Air kencing tuan-tuan tak boleh. Kena jirus dengan air. Kena ambil cawan, jirus macam tu. Baru dia suci. Sebab air kencing kita ni najis mutawassithah. Air kencing budak ni tak. Dia tak berkuman sangat lah. Berkuman tuan-tuan. Tapi dia tak berkuman sangat. Jadi boleh renjis je. Faham Baik. Kemudian renjis itu tadi pada najisnya secara merata sesudah menghilangkan keadaannya najis. Maksudnya najis tu kita dah lap, dah kering apa semua, lepas tu kita renjis secara merata dalam keadaan dia memang sudah hilang, maka itu selesai. Bukan ada lagi najis tu kat situ. Senang kata kalau budak kencing dekat kain tu, kita pun ambil air, kita genjis-genjis, ataupun kita gunalah tu apa tu, spray tu kan. Kita ambil spray kan, yang spray muka budak tu, spray tempat najis tu. Kadang tension tak budak kencing yang seluar ni, kan. Tapi budak kencing yang seluar kalau belum sampai 2 tahun tak tension lah. Anak saya tadika pasti kencing kat pasti aduh, lepas tu dia tak nak pakai seluar, dah 1 hari sekolah tak pakai seluar. Yang ini macam kita kena tension. Tapi yang ini tak boleh renjis, dia pun dah mutawassithah. Tapi kalau budak-budak tu kita renjis, kita pakai orang kata penyembur tu je. Boleh tuan-tuan? Nanti balik beli penyembur. Tapi tuan-tuan tak ada anak bayi ke ada? Tak kisah ada anak angkat ke apa ke, yang penting tu. Baik. Kemudian habis dah najis mukhaffafah. Itu je najis mukhaffafah. Faham perempuan kat belakang ni? Kalau masalah ada cucu kan, cucu kencing, boleh guna yang tu apa tu? Tisu basah tu. Lap. Lap. Tisu basah tu tak boleh guna untuk uduk tau. Bukan maknanya sebelum lap tu lah dia ambil tu, dia guna untuk uduk. Tak boleh, sebab uduk perlukan air mengalir. Ataupun tisu basah tu tak boleh nak bersihkan kita punya kencing. Tapi boleh kencing budak. Cuma kat situ kan, hanya dibolehkan pada kencing, tak boleh pada punggung. Najis tai itu tak boleh. Ramai yang guna tu, dia gunakan, dia basuh kat punggung tu. Betul tak? Yang ini tak boleh. Sebab apa? Dia takkan jadi suci. Yang hanya mukhaffafah adalah air kencing. Ada pun dia punya tai itu bukan mukhaffafah, itu mutawassithah. Tapi macam mana Ustaz? Tak apa, buat je. Cuma dekat situ jangan sentuh dengan tangan kita. Kalau kita sentuh, kita tak basuh tangan pula, maka solat kita tak sah. Kalau dalam keadaan tangan kita tu tersentuh punggung budak tu, kita menyangkakan dah suci sebab dah hilang tahi dia, tapi sebenarnya tak suci. Tapi dia punya zakar, dia punya faraj perempuan tak ada. Anak perempuan tak ada. Dia punya zakar itu suci sebab air kencing boleh disucikan dengan sapuan tisu basah. Boleh faham perempuan Saya tak larang guna tu, tapi kalau masalah dia ni jenis clumsy, tahu clumsy? Dia basuh style macam tu je, dia ambil basuh yang tu, lepas tu dia terus pergi masuk solat. Dia tak perhati pun, dia kena basuh dulu tangan tu, sebab memang tak suci dia punya punggung tahi dia tu. Boleh kan dia tu orang, dia sentuh orang apa semua. Sebelum solat salam dulu dengan suami. Jadi suami orang kata ni asal basah ni. Tak ada bang ni, apa tisu basah tu tadi. Jadi bau tak ada, apa semua tak ada, menyangkakan benda tu suci, padahal najis. Boleh. Seterusnya tuan-tuan, najis mutawassithah. Tuan-tuan tahu najis mutawassithah, ini benda ni kita dah belajar lama dah, tapi kita tak tahu najis tu boleh terbahagi kepada 2 pula. Najis mutawassithah ni ada 2 jenis. Satu najis mutawassithah yang dinamakan ainiyah. Ini nama najis tu, jangan pula ada member kita nama Aini, kita pun kata kau ni najis
Mutawassitah ni nama sama macam nama najis. Bukan. Aini ni maksudnya najis yang boleh kita nampak, yang boleh kita bau, yang boleh kita rasa. Maknanya najis yang ada warna, ada bau, ada rasa. Okey. Wah, dah pecah ni, cicak pun tak ada ni. Susah nak cicak. Baik. Jadi kalau masalah dekat sejadah kita ada tak? Ada tai cicak. Ni najis apa tuan? Tuan nampak tak tai cicak tu? Bila saya tanya ni apa ni? Dia akan nampak, oh ni tai cicak. Maknanya kita tahu itu najis. Itu namanya najis aini. Dia ada rupa, betul? Walaupun masalah ada najis yang dia tak ada warna. Okey? Dia tak ada rasa. Maknanya kalau kita rasa dengan tangan, dia macam tak ada kat situ. Faham tak? Tak ada rasa dia tu. Licin dia. Tapi ada bau. Ini najis aini. Okey? Cara basuh dia ada lain. Ataupun ada najis yang kalau masalah bau tak ada. Rasa pun tak ada, tapi ada warna. Ini pun najis juga. Najis aini. Baik. Yang seterusnya, cara nak membasuhkan jenis-jenis najis yang dinamakan ainiyah ini, caranya menghilangkannya harus dihilangkan warna, bau dan rasa tu. Dengan apa Ustaz? Boleh dihilangkan dengan minyak wangi, sebab bau dia kuat, kita pun jius minyak wangi, maka hilanglah baunya. Bukan. Boleh ke kita hilangkan dengan sekadar mop biasa? Mop kelembapan kan? Kita mop Ustaz. Ni misalnya ada kencing kucing tepi ni, kita pun mop. Jadi lepas mop tu, dia dah hilang bau, rasa dengan warna. Boleh ke Ustaz macam tu? Tak boleh. Dia mop tu ditarik di tempat lain pula, habis merata najis tu. Jadi maksudnya bila kita dah mop tu, kalau kita mop tu, mop kali pertama tak apa. Kita mop kat situ tu, lepas mop tu, basuh mop tu. Lepas basuh mop tu, jiwas air sikit baru mop. Itu sebagai pembersih kali kedua. Jangan mop sekali tu tarik sampai kampung sebelah. Itu dah orang kata merebakkan najis. Hukum dia haram. Faham tak ni? Tadammukh bin najasati haram. Iaitu merebak-rebakkan najis, itu hukum dia haram. Jadi maksudnya nak fahamkan kat sini, main dengan najis haram. Jangan main dengan najis. Misalnya orang dia kencing, dia tadah dengan tangan dia, haram. Dia tak boleh. Macam tu juga kalau kita sebar-sebarkan macam tu. Orang sebar dakwah, kau sebarkan kencing kucing. Baik. Faham tak ni? Jadi kena guna apa Ustaz? Air yang mengalir. Maknanya air yang mencukupi untuk kita basuh. Ustaz, sekarang ni ada tik cicak sini macam mana? Yang mula-mula ambil tik cicak tu, buang. Lepas dah buang tu, basuhlah. Ustaz, kalau macam ni jiwa saya tak cukup Ustaz, dia tak hilang. Kena cara lain ke Ustaz? Tonyoh. Itu nama dia hattu wal qarsu. Kita genyeh. Jadi dah genyeh tu apa semua? Ustaz, dah hilang dah Ustaz. Dah hilang kau sekali dengan jerusan air tak? Naam Ustaz. Maka dah suci. Yang penting hilang bau, rasa dan warna. Dia ada bagi tahu tak berapa kali? Tak. Jadi kalau perlu kepada 10 kali, 10 kali. Faham? Tapi kalau perlu pada 20, 50, itu tak mungkin. Bila sampai 20, 50 baru kita tahu dia akan hilang, itu nama basuhan yang tersangat susah untuk hilang. Dia dah masuk pada hukum lain. Tapi dengan syarat sebelum tu kita dah guna sabun, maknanya alat-alat yang boleh menghilangkan tu, ataupun tonyohan, ataupun genyehan. Hattu, tahu hattu? Ni bahasa Arab, hattun. Hattun ni kita genyeh macam ni. Hattun ni. Kan orang-orang dulu tu kalau dia basuh tepi laut, tepi pantai tu. Naam. Dia ada buat macam tu. Genyeh. Tu hattun. Tonyo kan? Satu lagi korsun. Korsun ni dia macam tu juga, tapi dia tu guna
Guna jari dia. Ni tonyoh bang. Yang koros. Maknanya dia buat tekan bulatan dekat situ. Dia buat. Tak hilang. Koros ni bulatan. Dia buat tu. Tak hilang juga. Maka yang macam ini barulah najis yang susah untuk hilang. Jadi tak perlu sampai beberapa basuhan untuk kita hilangkan dia, kerana kita menganggap dia tu najis aini. Dia dah masuk hukum lain pula. Dia memang najis aini tapi hukum lain. Boleh tinggalkan kalau hanya tertinggal bau saja, boleh tinggalkan juga kalau hanya tertinggal warna sahaja. Tapi kalau ada bau dan warna ataupun yang tertinggal tu rasa, maka tak boleh, tetap najis. Boleh Ya tuan. Macam dia cicak dia tu. Banyak tak suruh ada cicak. Betul. Punya saya ambil sapu kecil tu tak perlu. Cicak dimaafkan dia punya tahi. Cicak dengan kita sahabat di Malaysia ni. Maknanya banyak sangat cicak. Dia daripada najis yang yasyukul ihtiraz anhu, iaitu sangat susah untuk kita hindarkan daripada dia. Jadi cicak-cicak punya tahi tu apa? Bukanlah maksud bila kita masuk semayang kita ambil cicak kita letak. Dah kata sahabat, dia pun ambil, dia letak dalam poket. Itu batal solat dia. Tak sah. Ataupun masa dia nak sujud, jangan sujud atas tahi cicak. Atas kesan tahi cicak boleh, tak ada masalah. Boleh faham tuan-tuan jadi kalau tuan-tuan sapu macam tu tak ada masalah. Melainkan yang kat dalam ni tahi kucing, itu tak biasa. Ataupun tahi orang, itu lagi tak biasa. Yang itu kena basuh lah. Boleh faham? Baik. Kemudian yang kedua, najis hukmiyah. Ni najis mutawassitah ni. Najis mutawassitah ni adalah najis yang selain daripada najis mughalladhah dengan najis mukhaffafah. Tuan-tuan sebut najis mughalladhah apa dia? Anjing, babi. Mukhaffafah, kencing kencing bayi, betul? Kencing budak lelaki bayi. Budak tadi. Bezanya lelaki dan perempuan ada 2 tahun beza tak? Apa dia? Beza. Beza dia. Tadi kan macam bayi lelaki yang 10 tahun. Dia belum susu ke. Dia hanya boleh berjengkis saja. Yang bayi perempuan macam mana? Bayi perempuan najis mutawassitah. Sebab sebelum tu kita dah belajar kan. Dia kata wa baulus sabi, dan kencing budak lelaki dia sebut. Walam yut'am ghairal laban walam yablughul haulain. Kat situ dia sebut semua syarat dia. Dan kencing budak lelaki yang tak makan melainkan susu, dan dia tak sampai 2 dah langgar salah satu daripada syarat ni, mutawassitah jadi najis dia. Boleh tak? Jadi maksudnya dekat situ najis mukhaffafah, najis budak kecil lelaki, kemudian najis kencing je kemudian najis mughalladhah, anjing dengan khinzir. Selain daripada tu najis mutawassitah, cuma mungkin dia datang tu dengan berupakan ainiyah dan datang tu dengan berupakan hukmiyah. Maka cara basuh ainiyah, kita basuh sampai hilang bau rasa dan cara basuh hukmiyah macam mana ustaz? Bau rasa dan warna memang tak ada dah, tapi memang tempat tu bernajis. Boleh faham tak? Baik, misalnya macam ni, dia sebutkan apa tu? Najis hukmiyah, iaitu najis yang tidak ada warna. Okey, bau dan rasanya. Cara menghilangkannya cukup mengalirkan air kepada najis itu. Kalau masalah macam ni lah, anak kita bangun tidur kan, dia kencing kan, dia kencing dekat apa, cadar dia. Baik, sekarang dia kencing dekat cadar dia tu, kita dah tak tahu kat mana dia kencing. Dah kering, betul tak? Dia kencing pukul 1, dia bangun, lepas tu dia dah berguling-guling apa semua. Kita bangun, kita pun tak tahu dekat mana yang dia dah kencing, dekat atas cadar tu. Faham tuan-tuan? Baik, jadi sekarang macam mana ustaz? Bau pun tak ada. Misalnya macam tu, budak kecil kan, bau pun tak ada, warna pun tak ada, rasa pun tak ada. Macam mana cara saya nak basuh? Maka wajib dia basuh seluruh cadar tu tadi. Bawa keluar rumah, sangkut kat pagar.
Jirus air. Biasa orang kita buat, dia bawa luar rumah, dia sangkut kat apa? Pagau, dia tak dia biar hilang bau je. Ni tak betul. Dia kena jirus jirus air. Ni kalau tak berbau. Kalau berbau tu kena jirus sampai hilang bau. Jadi orang kata apa guna ustaz? Itu sekadar syarat, sebab memang kita tahu tempat tu bernajis. Tapi dia dah tak ada bau, rasa dan warna. Tapi tetap juga kita kena hilangkan. Maka hilangkanlah. Dengan macam mana ustaz? Jirus. Sekadar syarat. Macam juga cadar ni. Kita tahu cadar ni ada najis. Misalnya anak kita kata dia kencing dekat cadar ni. Kita percaya cakap anak kita tu. Jadi sekarang ni wajib ke kita basuh cadar ni ustaz? Wajib. Cuma kita tak tahu kat mana kan? Basuh seluruhnya. Boleh faham tak ni? Ambil, letak kat situ, jirus. Jangan ambil ni, lepas tu ada baldi berisi air, kita pun rendam. Tu tak cukup. Jadi cara dia macam tu. Sebab kita tak tahu di mana terletaknya najis, maka perlu basuh seluruhnya. Tapi cuma berapa jirusan dia ustaz? Jirusan dia hanya sekali. Sebab memang bau, rasa dan warna tu dah tak ada dah. Understand tuan-tuan? Understand ke tidak ni? Nak masuk bab haid pula ni, lagi rumit. Faham ke tidak? Tak ramai benar muslimat ni. Ni bab haid ni. Baik, tu lagi. Cuci cadar ataupun tilam sekali. Dia macam ni tuan-tuan. Dia tak cuci pun tak apa sebenarnya. Dia hancing busuk macam tu pun tak apa. Sebab tu bukan tempat solat. Faham tak? Dia tak wajib kita cuci benda tu. Tapi kalau masalah kita nak cuci, macam tu lah cara cuci dia. Jadi yang kalau tilam tu macam mana ustaz? Tilam tebal tu kan? Ya kan? Kalau memang nak cuci juga, memang kena cuci lah. Cuma beza dia bang. Masalah je dekat sini, bila kita cuci tu, air tu dia masuk kat tengah kan? Dia masuk, jadi cuci yang bahagian atas, biar bahagian bawah tu kotor tak? Tak apa, faham tak? Budak dia kencing kat atas tilam tebal, lepas tu kita jirus je air. Air tu turun ke bawah betul? Dia meresap bahagian bawah. Biar jangan guna bahagian bawah tu. Kalau kita jenis orang kata, yalah, tak nak tidur tempat bernajis, jadi tempat atas tu dah bersih. Tapi hapak lah. Jadi tak payahlah bagi anak tilam tebal. Itu kesimpulan dia. Bagi cadar sudah. Baik. Kemudian masa haid, masuk di dalam bab haid. Haid ni bukan manusia je ada. Binatang pun ada. Cuma masalahnya manusia ni dia mukallafin. Dia itu tertakluk kepada khitabnya Allah. Dia disuruh beribadat. Maka secara tak langsung haid dia tu memainkan peranan di dalam mencegah daripada perempuan itu melakukan ibadah. Bermaksud perempuan tidak sah melakukan ibadah jikalau dia dalam keadaan haid. Bila tidak sah melakukan ibadah, jangan buat ibadah yang dilarang. Faham tak ni? Sebab kalau dia buat, maka hukum dia berdosa. Baik. Kalau perempuan haid, ustaz sah tak dia berzikir? Sah. Faham? Perempuan haid ustaz sah ke dia berselawat? Sah. Perempuan haid ustaz, kalau dia tu boleh ke dia bersedekah? Boleh. Banyak ibadat. Perempuan haid ustaz boleh ke dia masak suami dia untuk dia melakukan ibadah ketaatan? Boleh. Jadi ni semua daripada antara ibadat yang tak dilarang daripada sebab dia haid. Tapi ada ibadah yang dilarang, yang tak sah. Perempuan haid ustaz, kalau masalah dia berwudu, sah ke tidak ketika haid ustaz? Tak sah. Jadi jangan wudu, hukumnya haram. Melainkan ada 3 situasi. Itu nanti saya bagi tahu balik. Baik ustaz, perempuan haid ustaz, kalau masalah dia solat, sah ke tidak ustaz? Tak sah. Jadi jangan solat. Faham tak? Kemudian ustaz, perempuan haid ustaz, kalau dia baca Quran, boleh ke ustaz? Tak boleh. Maka jangan baca. Macam tu. Pun ada situasi dia terang. Baca Fatihah. Perempuan baca Fatihah. Asal dia baca Fatihah? Nak tahu juga tu. Misalnya macam saya masuk majlis ni, saya pun Al-Fatihah bil qabul wa tamam kullu syut wa ila hadratir Rasul Al-Fatihah. Lepas tu tuan-tuan pun baca, lepas tu ada muslimat kat luar tu apa semua pun baca ataupun yang kat dalam ni. Jadi boleh ke ustaz? Boleh. Sebab Fatihah ni dia tu sebagai wirid sudah. Dia dengar sini. Boleh ke perempuan itu membaca Al-Quran ustaz? Boleh. Jikalau Al-Quran itu sebagai
wirid, ataupun Al-Quran itu sebagai zikir, ataupun Al-Quran itu menjadi doa. Macam kita naik kereta, subhanallazi sakhkhara lana hadza wa ma kunna, kan dia jadi doa kan, ayat Quran. Ataupun Quran itu dia apa? Sebagai apa tuan-tuan, cepat? Bacaan kisah cerita. Betul? Dia buka buku cerita, ada ayat Quran cerita tentang Nabi Nuh kat dalam tu. Alamak, tak boleh baca. Mana boleh macam tu? Islam bukan macam tu, faham? Dia boleh baca walaupun dalam keadaan haid. Sebab apa? Sebab niat dia baca ayat Quran tu kerana kisah. Boleh faham tuan-tuan? Baik, sekarang wirid tadi boleh ke tidak Ustaz? Boleh. Misalnya Ustaz, saya dah biasa baca maksurat Ustaz setiap petang. Tiba sekarang ni saya haid, boleh ke saya baca maksurat? Fadal. Qul a'udzu birabbin nas, qul a'udzu birabbil falaq, qul huwallahu ahad. Apa semua yang terkandung itu termasuk Fatihah dan Alif Lam Mim semua? Boleh, sebab itu dinamakan sebagai wirid. Maka boleh tak Ustaz? Boleh. Yang tak boleh yang baca Quran tu semata dengan niat untuk dapat pahala kerana baca Quran. Yang ini haram. Ataupun dia baca bela. Yang tu pun haram. Sebab orang baca Quran ni, dia bela tak bela dia dapat pahala. Jadi dia baca bela pun dia akan dapat pahala. Maka haram. Okey? Kalau dia baca tu kerana niat dapat pahala, dia dapat pahala lagi lah haram. Jadi yang penting masa haid, Ustaz ni asyik haram ni semua. Yelah, dah Ustaz kata yang bab haram. Banyak lagi yang boleh kan? Banyak lagi ibadat yang boleh. Yang itu je. Kadang-kadang setan ni dia bisik kat kita. Dia kata haid ni apa kurang ibadat perempuan. Banyak lagi ibadat lain dia boleh buat. Daripada solat, daripada mengaji Quran, daripada tu apa semua. Tapi itu ibadat yang power Ustaz. Banyak lagi ibadat yang power. Kau bantu jiran kau yang miskin kat sebelah rumah tu. Kau bina mahligai di dalam syurga. Tapi kau tak bantu. Kau bikin aja Quran masa haid. Kena kau, faham? Tu okey. Ya. Dia mengajar Quran. Ni masalah ni. Yang mengajar Quran. Baik. Barang siapa yang belajar Quran dalam keadaan dia haid, hukum dia haram. Tapi memang ada pendapat yang mengatakan barang siapa yang mengajar Quran ketika dia haid, tidak haram. Boleh, cuma jangan mengajar dalam masjid. Cari dekat rumah ke, dekat surau ke, tak apa. Sebab apa Ustaz? Alasan mereka sebab masyarakat susah nak cari guru perempuan Quran. Satu lagi, kalau guru tu haid, semua tak dapat baca Quran. Kalau murid yang haid, orang lain-lain boleh baca Quran sebab guru okey. Betul tak ni? Jadi kalau macam tu, untuk mengelakkan kejahilan yang melampau-lampau, maka guru tu dibolehkan untuk, walaupun dia haid, untuk dia mengajar Quran. Ya tuan? Sentuh tak boleh. Ajar Quran, baca Quran ni boleh. Sentuh no way. Sentuh haram. Sentuh tak boleh. Habis macam mana Ustaz? Kalau nak mengajar tak boleh sentuh. Pakai handset. Handset ada ayat Quran. Ni saya bagi tahu berdasarkan teknologi kita lah. Handset jangan baca WhatsApp je, faham? Handset tu boleh baca Quran. Jadi huruf-huruf dekat handset ni kita sentuh pun tak haram. Sebab dia hukum bayang-bayang. Dia bukan tulisan. Dia hukum bayang-bayang. Tahu bayang-bayang? Dia banyak hukum. Bila saya sebut hukum bayang-bayang ni dia lain. Misalnya macam perempuan kan. Saya kalau sentuh perempuan bang, boleh tak bang? Ni saya pergi kat sebelah dia, saya sentuh bayang-bayang dia. Saya guling-guling kat bayang-bayang dia. Boleh ke tak? Boleh selagi mana tak timbul syahwat. Itu dah cerita lain lah. Tapi adakah boleh? Boleh. Itu hukum bayang-bayang. Jadi gambar-gambar ni apa semua ni semua hukum bayang-bayang. Jadi boleh, melainkan ada sebab-sebab yang lain yang membuatkan dia jadi haram. Jadi boleh ke tidak Ustaz? Boleh. Ajar je dengan Quran. Ataupun suruh murid khidmat sikit. Ambil ustazah punya Quran, letak depan ustazah, buka muka surat sekian, selakkan sekian, ataupun yang macam tu. Kalau paling orang kata susah jenis murid, orang kata bongkak, susah nak khidmat, dia tak faham maksud khidmat tu, jadi kita ambil daripada pandangan di dalam mazhabnya Syafi'i sendiri, ada di dalam kitab Busyra Karim, boleh diselakkan menggunakan kayu atau pen ke, tak kisahlah, faham Kayu tu kayu yang penunjuk, bukan kayu penyapu, faham? Kayu tu selak.
Dengan kayu. Yang penting sentuh tak boleh. Tanggung boleh, tapi dengan syarat dia menanggung sekali dengan benda lain. Misalnya dia datang bawa beg kan. Dalam beg tu ada buku lain. Tak apa. Niat bawa buku tu. Faham tuan-tuan? Buat saya cakap ni. Ini bukan benda reka-reka. Kalau nak selamat lah. Faham? Bawa. Niat. Habis ustaz kalau tak ada buku saya letak jarum je. Padahal jarum tak ada kait pun dengan nak pergi mengajar Quran. Boleh ke? Boleh kata ulama. Yang penting ada barang lain dalam tu. Letaklah air masak ke. Kalau payah sangat pun letak batu-batu kat jalan. Ataupun duit dirham ke dinar ke. Letak dekat situ. Jadi jangan hanya semata bawa Quran. Tapi bawa sekali dengan barang yang lain di dalam beg tu tadi. Jangan niat bawa beg dengan Quran. Yang tu tak cukup. Sebab beg tu sebagai bekas. Dia bukan barang yang untuk dibawa. Dia hanya sebagai bekas saja. Boleh faham tuan-tuan? Paling senang guna ni lah. Guna handset lah sekarang, betul? Ini masa nak ajar Quran dia jam. Masa WhatsApp okey. Aduh. Tapi saya sendiri, saya tak galakkan dekat kalau boleh ada handset yang khas untuk kita baca Quran. Saya tak galakkan orang dalam handset dia ada Quran. Orang handset yang jenis apa bacaan-bacaan tu. Saya tak berapa galakkan. Asal ustaz tak galakkan. Sebab kita ni dah jauh sangat dengan adab kita dengan Quran. Tuan-tuan, benda tu boleh buat beku pula keras hati. Kita masuk tandas kita bawa. Tapi ni kan hukum bayang-bayang ustaz. Ya, hukum bayang-bayang, tapi secara adab dia jangan. Ni kita bawa masuk dalam ni. Lepas tu kadang ada yang letak dekat punggung. Betul? Kadang masa tidur dia ni apa semua habis dia bangun dekat kaki. Dia tak payahlah, faham? Quran kan? Memang orang kalau bagi-bagi kat WhatsApp tu jangan kita marah pula. Kan? Dia bagi potong-potong ayat tu kan? Itu nak buat macam mana? Tapi jangan kita simpan sebiji Quran. Bukan janganlah, nak buat. Kan ada yang kata Ustaz Syauqi tak bagi pula kan? Alasan Ustaz tu sebab sebagai penghormatan pada Quran. Kita kau main lagi, betul? Quran yang dekat rumah kita tu letak atas sekali, yang paling berabuk. Sebenarnya kita hormat, kita tak nak ada kitab lain atas dia, betul? Kita letak atas sekali. Ni kita letak kat punggung. Memang kita kata secara hukum fiqah dia tidak macam tu. Dia bukan Quran. Tapi hakikat dia kita tahu ada Quran dalam ni. Jadi hati-hati. Baik tu lagi. Aqallul haid, sedikitnya waktu haid itu sehari semalam. Perempuan yang haid, fahamkan betul-betul. Waktu haid paling sedikit sehari semalam. Bermaksud kalau keluar darah tak sampai sehari semalam, bermaksud tak sampai 24 jam, itu tak dinamakan haid. Okey? Baik. Itu tak dinamakan haid. Dia kata, Ustaz, hari ni saya keluar dalam 5 jam je Ustaz. Lepas tu tak keluar. Hari ni pula. Hari tu saya keluar dalam 5 jam Ustaz. Lepas tu tak keluar sampai sekarang Ustaz. Sekarang dah hari ke berapa? Kalau dah lebih 15 hari, maka fahamlah itu bukan haid. Yang hari yang dia keluar itu hari tu. Faham? Misal 1 Januari dia keluar 5 jam keluar darah. Kemudian tak keluar. Hari ke-17 ataupun ke-16, fahamlah dia yang darah itu tadi adalah bukan darah haid. Jadi kalau masalah dia tak semayang masa tu, wajib qada. Faham tak? Sebab apa? Sebab dalam lingkungan masa 15 hari dia tak sampai 1 hari 1 malam 24 jam. Berlainan kalau hari pertama 5 jam, hari kedua 5 jam, hari ketiga 5 jam, hari keempat 5 jam, hari ke-6 5 jam. Tu dah berapa jam? Betul? Lepas tu cukup 15 hari memang melebihi. Jadi fahamlah itu adalah darah haid. Tapi biasa sekarang ni perempuan dia dah biasa keluar darah haid. Jadi dia tahu berapa hari dia keluar kebiasaannya. Itu dipanggil adat. Dalam bahasa Arab dia adat. Dia berkait dengan hukum adat. Tak apalah tu. Ni saya nak ceritakan kalau ada anak dara yang baru keluar macam mana nak tahu dia tu haid ke istihadah ni Ustaz. Kita tengok dengan cara kiraan ni. Yang kita pun perlu tengok juga dengan cara kiraan ni. Baik. Kemudian
pada umumnya dan kebiasaannya 6 hari si perempuan itu keluar darah haid, dan sebanyak 6 hari ataupun 7 hari. Betul? Baik. 6 ataupun 7 hari. Baik, kalau 6 ataupun 7 hari ini kebiasaan. Bukan bermaksud 6 dan 7 hari itu adalah dia keluar tu berterusan daripada hari pertama sampai hari ke-6, hari ke-7. Tak. Itu macam yang saya sebutkan tadi, 5 jam mungkin, 3 jam hari kedua, 4 jam hari ketiga, 5 jam hari keempat. Tuan-tuan faham ke tidak ni? Baik, bila sampai dalam masa 6-7 hari, biasanya dia orang akan berhenti. Itu sebab biasanya perempuan dia datang haid seminggu. Betul? Tapi bukan bermaksud seminggu tu memang seluruh jam dalam seminggu tu dia keluar. Dia bukan darah nifas, tuan-tuan, dia darah haid. Faham tak ni? Darah nifas ialah dia punya pampers pun besar. Betul? Pernah tengok pampers orang nifas? Pernah tuan Saya kat Mesir, saya ingat saya nak beli pampers tu lah, sampai bergaduh dengan Arab tu. Dia tunjuk pampers tu, dia kata ni ke? Lepas tu saya kata bukan ni, sebab saya tak menyangka besar. Macam tu panjang dia, bukan besar macam tu, dia panjang. Biasa kita tahu pad perempuan yang haid tu kan macam tu je, sejemput macam tu kan. Oh ni panjang. Lepas tu saya pun kata bukan yang ni. Ya, ni orang baru beranak pun semua. Dah bergaduh, saya mengatakan dia salah. Saya pergi kedai lain, rupanya yang tu juga dia tu. Dia tunjuk, kesian kedai tu. Kedai yang pertama tu. Maksudnya kat situ darah dia banyak. Haid bukan macam tu. Jadi kemungkinan dia keluar tu terpisah-pisah. Jadi dalam masa 7 hari biasanya dah berhenti. Itu secara umum. Ada juga yang 10 hari, ada yang 12 hari, ada yang kurang 4 hari, ada yang 3 hari. Faham? Jangan kurang daripada 1 hari. Bila kurang daripada 1 hari, dia wajib untuk solat dan dia bukan dinamakan perempuan yang sedang haid. Boleh? Boleh perempuan? Baik. Fahamkan dulu ni. Dan sebanyak-banyaknya, maknanya yang paling lama waktu perempuan datang haid tu 15 hari. Maknanya takkan lebih daripada 15 hari. Misalnya ada orang mengadu kat tuan-tuan, orang kata tuan, orang rumah saya ni dah haid lama sangat ustaz. Tuan, dia sebulan tu tak lama kan? Dah 3 bulan misal, betul-betul tak ada berhenti tuan. Misalnya ada orang cakap yang tu kan. Jadi yang mana haid dia, ataupun adakah seluruh itu dinamakan sebagai haid? Tak, kita ambil 15 hari. Jadi kalau macam tu mudah je. 15 hari daripada hari pertama, maknanya bulan Januari sampai bulan Mac dia keluar. Maka 1 sampai 15 Januari itu adalah haid. Walaupun 16, 17, 18, 19 itu keluar darah, itu kita namakan istihadah. Tapi nama sama, rupa sama. Dah cek kat doktor pun doktor kata haid juga. Faham tak ni? Tak. Ni bukan kira doktor, ni kira hukum. Maka 16, 17, 18, 19 sampailah yang ke-30 tu adalah istihadah. Wajib sah. Dia mandi dan boleh bergaul bercampur dengan lelaki dia. Tak ada masalah. Dia macam orang biasa. Baik. Kemudian 1 Februari bermula balik. Sebab dia waktu paling lama hanya 15 hari. Boleh faham perempuan? Jadi jangan ada ustaz saya dah 2 tahun haid. Dah 2 tahun saya tak solat ustaz. Sebab ialah macam ustaz katalah, perempuan haram solat kalau dia haid. Kena tahu haid bukan senantiasa. Dia ada masa dia haid, ada masa tak panggil haid walaupun darah keluar. Faham Baik, tu lagi. Kemudian masuk seterusnya waktu suci antara 2 haid. Ni saya nak bagi tahu ni. Di antara haid dengan haid, dia ada waktu suci. Walaupun keluar darah, kita panggil suci juga. Sebab darah tu nama dia darah istihadah. Darah tu najis. Tapi maknanya dia tu hukum suci. Dia bukan orang berjunub. Faham? Dia boleh untuk solat, baca Quran, pegang Quran dan sebagainya. Jadi berapa lama ustaz waktu suci antara 2 haid ni? Sedikit-dikitnya dia sebut sini. Yang paling sedikit tempoh waktu suci itu yang menjadi pemisah di antara 2 haid, iaitu haidnya bulan Januari dengan haidnya bulan Februari. Dia mesti ada waktu suci situ. Dia tak akan bersambung terus. Faham tak ni? Jadi waktu yang paling ringkas
Waktu suci tu sebab berkemungkinan perempuan tu datang haid dalam sebulan 2 kali. Tengok adakah telah melepasi waktu suci. Faham tak tuan-tuan? Misalnya dia haid tu dalam 7 hari. Selesai haid dia 7 hari. Maka bermulalah pada hari ke-8 tu waktu suci. Faham? Jangan tunggu 15 hari. Kau dah memang selesai 7 hari. Jangan lepas 15 hari baru kira pula hari ke-16 baru waktu suci bermula. Tak. Hari ke-7, ke-8 itu dah waktu faham ke tidak ni? Allah susah nak menerangkannya. Ni haid ni belum cerita haid kang ni apa semua kang dia berubah-ubah sifat dia. Hari pertama merah, hari kedua hitam, hari ketiga merah, hari keempat hitam, hari kelima merah, kau ni nak hitam ke merah ni? Faham? Jadi macam mana ustaz? Mana istihadah, mana haid? Benda-benda tu ada perbincangan. Ni fahamkan ni dulu. Kalau tak faham ni susah nak terangkan yang lain tu. Kadang perempuan dia main tanya je. Kan? Dia tanya, ustaz saya hari ni keluar ni apa. Padahal dasar tu pun dia tak berapa faham. Kita nak terangkan tu faham. Payah. Dia cara paling mudah minta spenda. Tengok darah tu. Itu sebab yang lelaki kena alim. Dia yang boleh tengok. Apa orang kata? Seluar dalam orang rumah ataupun rumah dia tu sendiri kena alim. Dia sendiri yang boleh cek. Faham tak ni? Sekarang muka skudal lah. Tahu muka skudal? Muka toya. Bila dah berlaku, bila dah orang kata hari penghakiman nanti, na'udzubillahi min dzalik. Benda ni bahaya. Dia penting. Ulama dia kata boleh engkar pada suami yang jahil. Tanpa izin dia pun kita boleh keluar. Hatta pun ke Mesir ke ustaz nak belajar tentang bab haid ni? Ya, kau boleh pergi Mesir. Kalau Malaysia ni dah tak ada guru nak mengajar bab haid, dah tak reti, kau boleh pergi Mesir. Suami saya tak bagi ustaz. Boleh. Kau apa? Kau pergi. Boleh engkar tuan-tuan. Tuan-tuan jangan buat muka tegas macam tu depan saya. Faham tak ni? Sebab apa? Salah kita. Pentingnya bab haid ni. Baik dah tu okey. Jadi haid pertama dengan haid seterusnya. Hari ke-7 misalnya dah selesai, hari ke-8, ke-9, ke-10, ke-11, ke-12, ke-13, ke-14. Berapa Lepas 7 tu tambah 15 hari. Hari ke-22 Hari ke-23 sudah masuk balik dalam fatrah kemungkinan kalau keluar darah, maka kita boleh panggil tu darah haid. Faham tak ni? Sebab waktu paling ringkas dia 15 hari. Oh, jadi boleh mungkin dalam 1 Januari tu ustaz dia keluar 2 kali ustaz. Betul? Boleh. Kalau perempuan tu jenis darah haid dia subur sangat misalnya kan. Dia jenis badan sehat. Biasa haid banyak ni di badan sehat. Ada yang penyakit lah, tapi maksudnya badan dia tu kuat bekerja. Jadi macam mana ustaz kalau masalah dia tu dalam sebulan 2 kali keluar ustaz? Ya, yang penting kau tengok selang 15 hari tak. Ini kalau masalah tak sampai 15 hari ustaz, baru 10 hari dah keluar darah dah balik ustaz. Darah apa ni ustaz? Kau boleh letak situ orang kata cap terus, darah istihadah. Baik, kemudian dia berterusan sampai hari yang seterusnya. Lepas 15 hari tu maknanya darah tu keluar sampai hari ke-23 pun ada lagi. Maka darah itu dinamakan darah haid. Yang sebelum tu darah istihadah. Ini saya nak bagi tahu daripada sudut kiraan waktu tu dulu. Fahamkan macam tu dulu. Dia mungkin berlaku bila bersambung tu, rupanya yang keluar hari yang ke 10 suci tu, itulah haid sebenarnya. Yang sebelum tu sebenarnya yang 7 hari tu bukan haid. Faham tak? Dia ada perbahasan tu, tapi senang kita sandarkan pada adat dulu. Yang itu haid, yang ini kira macam ustaz kira tadi, iaitu yang pertama adalah bukan haid sebab dia dalam lingkungan hari suci, betul? 5 hari pertama tu apa dia? Istihadah. Lepas tu yang seterusnya itu adalah haid. Baik tu lagi. Kemudian wa ghalibuhu, dan kebiasaannya waktu suci itu arba'atun wa 20 yauman. Kalau paling ringkas 15 hari, kalau kebiasaannya 24 hari ataupun 23 hari. Sebab biasanya perempuan dia haid 6 ataupun 7 hari kan. Jadi dalam sebulan tu biasanya dia rehat. Februari pula baru keluar. Biasa kalau orang keluar awal Januari, nanti dia akan keluar awal Februari, betul? Betul ke tidak tuan-tuan? Dia keluar awal Januari, lepas tu nanti dia keluar awal Februari, betul? Baik. Sebab apa? Itu dia kata kebiasaan.
Kebiasaan dia tu maksudnya daripada hari yang ke 7 tu 8, okey, 9, 10, 11, biasanya dia akan suci sampailah 1 Februari pula. Tapi kalau berlaku pada 23 tu dah keluar, nak panggil apa ni ustaz? Haid. Sebab waktu paling ringkas suci telah lebih. Faham tak? Aiwah. 15 hari. Baik. Kemudian wala hadda li aktsarih, dan tak ada waktu yang paling lama. Kadang-kadang orang dia haid, dia berhenti, dah tak keluar suami dia tunggu mana ke tak keluar haid, rupanya mengandung. Faham tak ni? Jadi nanti lepas habis dia mengandung, dah keluar darah nifas apa semua, ada kemungkinan tak keluar balik haid nanti. Itu sebab dia kata tak ada had untuk paling lama waktu suci tu. Mungkin terlalu lama. Kalau perempuan tu kadang dia berhenti, rupanya dah putus haid, sampai ke mati tak keluar. Jadi dia tak letaklah had. Faham tak? Sebab di antara suci dengan suci, waktu paling lama dia tu mungkin boleh berlaku lama. Ataupun kadang perempuan tu dia tak sihat, kan? Perempuan macam orang rumah saya kan, baru ni kan masuk hospital tu kan. Saya pun masuk hospital jugalah, tapi mula-mula dia pembawa wabak tu. Dia tak sihat, masuk hospital, denggi. Jadi tak makanlah ubat, dah berterabur dia punya, apa orang kata, waktu haid dia, betul. Jadi hormon dia tak tentu arah, boleh berlaku kat situ, tak keluar sebab badan tak sihat ataupun hormon tak tentu arah apa semua. Macam mana nak kira masa tu? Balik dulu pada dia punya tempoh tu. Senang cerita lepas tu. Boleh faham tuan-tuan Boleh faham ke tidak ni? Bab ni penting. Baik, wallahu alam. Aqallun nifas, bab nifas pula, masuk bab nifas sikit. Nifas ni darah dia apa ustaz? Darah yang keluar selepas beranak. Damul kharij aqibal wiladah, darah yang keluar menyusul selepas beranak. Tuan-tuan, kalau masalah anak tengah keluar, ada keluar darah tak masa tu? Ada ke tak? Ada kan? Itu darah beranak. Itu nama dia damul wiladah. Tapi kalau anak dah keluar, lepas tu baru keluar darah, itu namanya darah ni. Apa beza darah wiladah dengan darah nifas ustaz? Darah wiladah dia tak menjadikan kita junub. Darah nifas menjadikan kita junub. Tapi wiladah beranak tu menjadikan kita junub. Tak payah pening lah bab tu. Cuma nak bagi tahu dekat sini perbezaan dia tu. Yang mana darah nifas, yang mana darah wiladah. Misal orang tu dia beranak, dia bedah, betul? Dia bedah mana ada keluar darah kan? Macam tu kan? Saya tak tahu. Ada tak keluar darah kat faraj dia lepas tu? Tak ada kan? Dia dah bedah atas tu, dia darah tu apa macam mana? Dia dalam kantong kan? Tuan-tuan, saya tak tahu ni, bagi tahu lah. Yalah, tak tahulah dia yang bedah ke tidak. Ada keluar darah tak? Janganlah takut-takut. La ilaha illallah. Ada keluar darah ke tidak? Tak ada. Ya khair. Ustaz, dia tak ada keluar darah ustaz. Habis perempuan tu tak, nanti dulu. Perempuan tu tak ada darah nifas ke? Tak ada. Maka tiada nifas bagi mereka. Perlu mandi wajib tak ustaz? Ya, sebab ya tuan. Darah kat uri. Betul. Darah dia tu, itu darah apa? Nak kata darah apa? Itu darah beranak sekali, sebab dia bawa keluar sekali dengan anak kan? Tu darah ni. Maksudnya darah darah nifas dia tak? Darah nifas tak ada. Faham? Jadi kalau masalah yang berlaku macam tu, adakah tetap dia kena mandi wajib ustaz, sedangkan anak keluar daripada perut bukan daripada faraj? Wajib juga dia mandi. Baik. Jadi dia sebutkan dekat sini paling ringkas waktu nifas itu adalah mengalir sahaja. Misalnya orang tu dia beranak ni, misal beranak biasa kan. Anak keluar, misal kering dia anak tu. Lepas tu darah tak keluar-keluar. Ini pun mengatakan tandanya orang tu tak ada nifas. Okey, baik. Ataupun keluar pada mula-mula tak keluar darah. Hari ketiga selepas anak beranak baru keluar darah. Tetap boleh dinamakan sebagai darah nifas. Tapi kalau lepas 15 hari baru keluar darah setelah anak lahir, maka itu tidak dinamakan nifas sebab dah selang 15 hari. Boleh faham tuan-tuan? Baik, kemudian
Itu paling sikit waktu dia. Maknanya kalau keluar setitik pun itu dah dinamakan nifas. Dan kebiasaannya arba'una yauman. Biasa perempuan kalau dia berpantang 40 hari, betul? Itulah sebab keluar haid tu. Wa aktsaru situna yauman, dan paling lama 60 hari. Yang 100 lebih hari tu pantang urat orang panggil. Pantang urat. Sebab dia nak badan dia sihat betul. Itu orang tua-tua suruh 100 lebih. Tapi tu orang tua punya cakap, bukan Islam punya cakap. Faham? Jadi kalau dia okey dengan isteri dia, dia tunggu 100 lebih. Kalau dia tak okey, lepas 60 hari dia dah boleh bersama. Macam gitu aja. Boleh? Ada soalan? Boleh solat? Tengok dia berhenti. Itu kebiasaan tuan, ataupun paling lama. Kemungkinan orang tu dia nifas 2 hari je. Ada yang kemungkinan langsung tak nifas tu, yang Caesar tadi. Betul. Jadi lepas dia sihat betul, dia dah boleh semayang macam biasa. Sebelum tu semayang je lah kat katil tu, sebab dia tak larat nak bergerak. Dia Caesar kan. Jangan paksa dia semayang macam orang biasa. Ada soalan? Ya puan? Apa dia? Solat yang mana ni? Ketika masa operation. Ni mana satu ni nifas ni waktu Caesar yang waktu yang mana? Kita kembali pada puan. Waktu yang mana puan? Yang 2 hari tu tak perlu, sebab itu dinamakan nifas. Dia tak kira sikit tuan. Tu sebab dia kata majah, walaupun sekali ludah. Maknanya perumpamaan dia tu darah tu sangat sikit, macam kita ludah kat jalan. Tui. Yang itu dah dinamakan nifas. Puan kira banyak lah tu 2 hari. Faham tak? Jadi walaupun sikit tu dah ni. Tapi keluar yang tu kita boleh terus mandilah kalau keluar tu sikit sangat. Maknanya puan dah berhenti 2 hari kan. Kena mandilah dan solat. Tapi kalau puan tunggu, misalnya 2 hari dah berhenti, puan tunggu seminggu, maka hari ketiga sampailah hari ketujuh tu wajib qada. Sebab kita bukan dalam keadaan tak suci. Soalan tak? Ada soalan? Cepat lewat. Asal saya dah 9 lebih. Ni jam siapa salah? Oh, ni betul jam saya cepat. Ada soalan? Tuan-tuan, ni ada kalender free Saya takut saya terlupa. Pondok abang saya daripada Selangor, dia ada kalender. Dia buat kalender untuk pondok dia. Jadi nak infak lah. Boleh ambil lah. Tapi ada 20 je. Ambil lah. Jangan tak ambil. Letak sini. Tapi jangan ambil satu, ada 20 tu. Takkan 20 semua sini. Lain bawa balik kat rumah. Ada soalan? Cepat. Ya tuan. Betul lah, saya mau pegang anjing. Saya pegang baju kawan saya. Adakah nanti suruh kita? Pegang anjing tu tangan basah. Katalah Kita pun tak tahu basah ke tidak. Maksud dia belum sama lah, belum disama. Oh. Mohon ni juga, mohon tu. Contoh macam tak kita salah, mohon ni kalau orang punya tu. Adakah orang tu kena sama macam kita kena sama najis berat? Baik. Jadi kalau masalah kita pegang najis, maka najis tu berpindah pada tangan kita. Anjing dengan babi lah, maknanya najis mughalladhah. Kemudian kita pergi pegang member kita. Kita belum sama, kita pergi pegang member kita. Jadi adakah berpindah najis tu? Ya, berpindah kalau tangan kita masih basah masa tu, kemudian kita pun pegang dia, berpindah pula kat dia. Jadi benda tu boleh berpindah. Tapi tuan, ada pendapat yang mengatakan najis yang mula-mula kita pegang tu, lepas tu kita pegang member kita, yang itu berpindah. Tapi kalau dia dah kering, basah, lepas tu basah, kita pegang pula member kita, yang ini tak berpindah. Maknanya lama sangat kita punya tu, faham tak ni? Seminggu tak sama. Jadi seminggu tu satu Melaka kita dah sentuh.
Misal, maknanya dekat situ dah kering ni, kering basah. Dia dah dikira seperti umpama najis hukmi ni tak ada dalam bab apa mughalladhah tapi seperti hukum najis hukmi yang tadi tu, tak ada bau, tak ada rasa, tak ada warna, itu dia tidak berpindah dia punya najis. Boleh faham tuan tapi kalau direct kita buat lepas tu kita salam, kita pegang kat mana-mana, itu berpindah. Boleh faham tuan? Lagi satu saya nak pesan, kalau masalah kucing gaduh dengan anjing ataupun kereta langgau anjing, ni tak payahlah sama. Satu, kita bukan nak semayang atas kereta, bumper kereta. Yang kedua, kucing-kucing kita tu bukan kita nak semayang sujud atas dia, betul? Jadi kita lepaskan dia je, yang baik kita lepaskan waktu hujan. Jadi ulama kata kalau lepaskan dalam kadar waktu tertentu, macam kereta tak payah kita lepas, kita memang bawa, faham? Jadi daripada situ dia dah boleh berlakunya proses sama tu. Jadi dalam sehari dua dia dah suci. Jadi walaupun kita tersentuh dengan tangan kita yang basah tempat yang najis sebelum ni, yang penting tak ada lah ain dia tu. Ini kalau ada lagi kepala khinzir kat situ, yang tu tak boleh, ataupun darah khinzir tu ada lagi, tak boleh lah. Jadi kalau maksudnya dah bersih betul, yang itu ya akhir tak ada masalah. Orang kata natural punya cara sama, sebab dia ada kat situ tanah, dia ada kat situ air, dan dah tentu air itu lebih daripada 7 jurusan. Wallahu alam. Ada apa soalan tuan? Ada soalan? Ya tak? Saya kan dah kata sebelum ni, yang muslimat sediakan soalan bertulis ke apa ke, tapi dah 2 bulan sebelum cakap dia dah terlupa terlupa. Jadi minggu depan saya datang balik. Minggu depan ada ke tidak? Saya datang balik sebab yang qada yang itu hari punya. Jadi masa tu sediakan soalan. Takkan tak ada soalan. Orang tak ada soalan pasal agama ni, dia tak cakna pada agama. Dia ada soalan macam ni je. Soalan dia, macam mana saya nak dapat gaji banyak, macam mana aku nak dapat habuan banyak, macam mana aku nak hidup senang, macam mana aku nak mewah. Biasa orang akan terfikir bab tu. Tapi bab-bab ni dia kurang fikir tu, maknanya dia tak cakna pada agama dia tu. Tak boleh macam tu tuan-tuan. Ni bab haid penting. Bukan ramai ustaz yang nak mengajar bab haid ni. Kena faham betul-betul. Wallahu alam. Fatihah bil qaul sayyidina habibina syafi'ina Muhammad bin Abdullah wa ila rusulil faqih muqaddam. Al-Fatihah. Auzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wallahu alam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Let's raise our hands.